Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhis walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbiru takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tuan Nazir, pegawai masjid, jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur pada Allah taala diam tak diam kita dah berada pada tanggal 11 Jumadal Akhirah atau orang panggil Jamadil Akhir. Ya. Waktu terus berjalan, habis Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, dan insya-Allah kita memohon kepada Allah Ta'ala agar ketemukan kita dengan Ramadan, ya, yang dikatakan bulan penuh dengan keberkatan, kemuliaan, kelebihan untuk kita raih insya-Allah. Kita sambung bicara kita. Apabila hari itu kita bincang dalam bulan yang lepas bahawa jiwa manusia ni sentiasa bertarung antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi kita nak kenal juga tanda-tanda ketewasan jiwa ni macam mana. Ya, sebab kita hidup ni musuh kita nak kena kenal. Ya. Kita bukan hanya tahu melaksanakan kebaikan semata-mata, tetapi benda buruk kita tahu bukan untuk dibuat. Tahu ialah untuk mengelakkan diri daripada terlibat. Ya. Jadi sama juga dalam soal perbincangan berkenaan dengan pertembungan, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ni. Ya. Apabila Allah Ta'ala mengilhamkan kepada manusia itu jalan fujur dan jalan takwa, jalan kejahatan dan jalan ketundukan kepatuhan kepada Allah, ya, supaya kita dapat menilai di manakah kita. Ya. Jadi tanda-tanda ketewasan jiwa ini apabila hati manusia telah mati atau menjadi keras. Apabila cahaya hati manusia telah padam dan tidak bersinar lagi, atau apabila ia telah ditumpas dalam pertarungannya menghadapi syaitan, maka terbukalah pintu-pintu masuk segala kejahatan, terutama ke dalam diri seseorang. Kerana syaitan itu meresap di dalam diri anak Adam sebagaimana pengaliran darah di dalam tubuhnya. Ya? Itu yang kita nak kena awas. Sebenarnya apabila benteng pertahanan dan kekuatan manusia telah runtuh, maka syaitan akan kembali menjadi teman karibnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, istahwaza alaihimus syaitan fa ansahum zikrallah. Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa kepada Allah. Sebab tu kita nak kena ingat musuh orang beriman ini, di antaranya yang besar ialah 5. Al-mu'min baina khamsi syada'id. Orang beriman itu berhadapan antara 5 ujian, ya,
Pertama, mukmin yuhsiduhu. Mukmin sama mukmin duk dengki kadang-kadang. Ya. Yang kedua, wa munafik yabghaduhu. Golongan munafik yang membencinya. Dan yang ketiga, wa kafir yuqatiluhu. Orang kafir yang sentiasa memeranginya. Ya. Dan yang keempat, wa syaitan yudilluhu. Syaitan yang menyesatkannya. Biasanya dia akan bergabung dengan yang kelima, wa nafs tunazi'uhu. Hawa nafsu yang sentiasa meruntunnya. Kalau sampai memang disebut benteng pertahanan dan kekuatan manusia telah runtuh, syaitan dan nafsu inilah ia akan menguasai diri. Ya, sebab itu kita kena beringat, jangan sampai kita tumpas. Sudah tentulah ya, hati kita, akal kita mestilah dibangunkan dengan ilmu dan dengan amalan. Ya, barulah kita dapat menumpaskan syaitan dan juga hawa nafsu ini. Inilah kandungan maksud yang dibayangkan oleh Al-Quran yang menyatakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 16 hingga ayat 17. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Iblis berkata, oleh kerana engkau telah menghukum aku sesat, aku akan menghalang-halangi mereka, kaum Adam, dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari hadapan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Syaitan pun non-stop. Kalau kita rasa kita dah sempurna, kita break atau kita stop daripada menuntut ilmu, daripada nak beramal, silap kita. Sedangkan musuh-musuh kita non-stop. Tadi yang disebut 5 tu. Ya, kadang-kadang mukmin sama mukmin duk dengki pun berterusan. Ya, golongan munafik yang benci Islam pun macam-macam agenda rencana mereka. Apalagi golongan kafir, ya, sememangnya tidak pernah lega dan tidak pernah relax. Ya, apabila melihat perkembangan Islam hari ini semakin hebat. Di Jerman orang pakat memeluk Islam berbondong-bondong, beramai-ramai. Ya. Dan di negara-negara yang minoriti macam di Brazil dan negara-negara lain, orang pakat mengenali Islam dan memeluk Islam. Jadi orang kafir ini dia dengkilah. Dia akan melaksanakan agenda mereka. Macam mana nak sekat Islam? Ya. Diingat Islam ni, ya, hasil daripada idolisme manusia, nak sekat-sekat. Kalau datang dari Allah Ta'ala, maka tak ada siapa mampu menyekat. Sebab itu golongan kufar ni dia non-stop, ya, untuk menghalang-halangi Islam ini, musuh Islam. Gitu juga kerja syaitan, kerja nafsu. Mereka juga sentiasa berusaha untuk menghalang-halangi manusia untuk beriman kepada Allah Ta'ala, menghalang-halangi manusia dekat dengan Allah. Ya? Sebab itu kita ni hidup sentiasa kena mujahadah, kena berjuang nak lawan musuh-musuh dalaman maupun luaran. Ya? Sebab kalau kita duk relax, tak buat sesuatu, maka kita akan kecundang dalam pertembungan-pertembungan tersebut, tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebenarnya selain dari penyakit di atas, terdapat satu penyakit lain yang paling berbahaya
yaitu penyakit was-was. Nah, ni kadang-kadang kita ni sudah dipermain-mainkan oleh syaitan. Was-was kita, nak sembahyang, nak wudu, jadi was-was belaka. Ya? Syaitan maknanya sentiasa akan berusaha menyekat, mewas-waskan, ya, dalam setiap urusan hidup mereka dengan tujuan memesongkan mereka daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja was-was dari sudut ibadat, nak wuduk macam mana, nak pasang niat solat macam mana, ya. Kalau solat sendiri lagi lah bahaya orang was-was ni. Sekurang-kurang kalau berjamaah dia boleh kontrol, dia boleh kawal. Kalau seorang-seorang dia sembahyang, habis baca usolli entah berapa puluh kali. Itu was-was dari sudut ibadat. Yang paling bahaya ialah was-was dari sudut kepercayaan terhadap Allah Ta'ala, kepercayaan terhadap kesempurnaan Islam ini. Ya? Kadang-kadang ada manusia yang mengkaji telajak lebih. Ya? Semua benda nak difikir logik. Semua benda nak dipikir seen and believe. Nampak baru percaya. Itu yang menjadi was-was. Ini cukup bahaya was-was macam ini. Dia berkait dengan akidah, kepercayaan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala, wajibul wujud. Ya, dia was-was habis. Ini pasal telajak lebih. Makan nak ubah apa tak tahulah. Ya, sampai berfikir kadang-kadang semua nak logik. Ya, semua nak ada bukti nampak. Dia tak tahu bahawa alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ni yang ada di keliling dia, dia tak berfikir bagaimana dia wujud, bagaimana dia tercipta, bagaimana dia akan fana. Ya, kalau fikir tang tu pun sepatutnya cukup, bahawa setiap benda yang wujud ada yang menjadikannya. Tak logik setiap benda yang wujud tiba-tiba terjadi dengan sendiri. Ya, itu kalau orang ada penyakit was-was ni cukup bahaya. Kadang-kadang, ya, dia tak percaya adanya Allah. Itu yang jadi free thinker dan jadi, ya, bejat pemikiran mereka, akidah mereka, syariat mereka, adab akhlak mereka, kerana terlampau mengkaji tetapi tidak mau berpandukan kepada Al-Quran. Kalau berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah, selamat dia. Sebab banyak ayat-ayat yang telah membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Maha Pencipta di atas alam ini. Sebab itu penyakit was-was ni cukup bahaya. Ya, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitan qa'ada libni Adam bitariqin faqa'ada lahu bitariqil Islam faqal atuslimu wa tarakta dinaka wa dina abaik fa'asahu wa aslam summa qa'ada lahu bitariqil hijrah faqal atuhajir atada'u ardaka wa sama'ak fa'asahu wa hajar summa qa'ada lahu bitariqil jihad faqal atujahidu wa huwa talafun nafsi wal mal fatuqatilu fatuqtalu fatunkahu nisa'uka wa yuqsamu maluk fa'asahu wa jahada summa qal ar-rajul faman fa'ala dhalik famata kana haqqan 'ala Allah ayyudkhalahul jannah. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut
anak Adam dengan pelbagai cara. Lalu cara pertama, ia menghasut melalui jalan agama Islam itu sendiri dengan berkata, apakah kamu menganut Islam dan meninggalkan agamamu dan agama-agama datuk nenek moyang kamu? Ini tengok, dia nak was-waskan, khususnya zaman permulaan Islam dulu. Apabila golongan musyrikin pakat masuk Islam, ini di antara dialog syaitan nak menggoyangkan kepercayaan, komitmen umat Islam pada waktu itu. Ya, kenapa kamu menganut Islam dan meninggalkan ajaran atau agama datuk nenek moyang kamu? Anak Adam enggan mengikutnya dan tetap berpegang dengan Islam. Ya. Namun keyakinan orang yang mendapat hidayah Allah Ta'ala ini terus kuat, kukuh. Dia begitu yakin, terus berpegang dengan Islam. Itu yang berjaya mengalahkan godaan syaitan dan nafsu. Kemudian syaitan juga menghasut golongan yang berhijrah. Lalu ia berkata, adakah kamu ingin berhijrah, meninggalkan tanah air dan kampung halamanmu? Ini kepada para sahabat yang meminta suaka, perlindungan untuk hijrah, menyelamatkan akidah mereka. Syaitan kerjanya menghasut juga supaya jangan berhijrah. Lalu ia berkata, adakah kamu ingin berhijrah meninggalkan tanah air kamu? Lalu anak Adam, maknanya mengingkari dan tetap juga berhijrah. Kemudian syaitan tak putus asa, menghasut pula di jalan jihad dengan berkata, adakah kamu ingin berjihad, sedangkan jihad itu membinasakan jiwa dan harta benda kamu? Kemudian engkau berperang, lalu engkau terbunuh, kemudian isteri engkau dikawini oleh orang dan harta kekayaan engkau dibagi-bagikan. Lalu anak Adam tetap mengingkari syaitan dan terus berjihad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka sesiapa yang bersikap demikian kemudian ia mati, maka adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala memasukkannya ke dalam syurga. Maknanya nak gambarkan dalam hadis ini, perlunya kita sentiasa mujahadah lawan godaan syaitan yang non-stop nak memesongkan, nak mewas-waskan umat Islam. Dari sudut akidahnya, komitmennya kepada Islam, dari sudut amalan-amalan Islam. Sebab itu hari ini, akhir zaman ini, ujian terlalu banyak. Lambat laun dengan pahaman benda, dengan pahaman maliyah atau materialistik, beransur-ansur manusia meninggalkan hijrah yang sinonim dengan maksud jihad akhir zaman ini. Al-muhajir man hajara ma nahallahu ta'ala anhu. Sebab maksud hijrah itu yaitu orang yang berubah, yang berhijrah daripada apa-apa yang ditegah oleh Allah Ta'ala, dia pergi mencari keredaan Allah. Itu yang dikatakan mujahadah juga, jihad juga. Di samping jihad, berhadapan dengan musuh-musuh Allah Ta'ala, lambat laun manusia ini
enggan melaksanakan jihad. Ya. Buktinya apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin, ya, di Gaza. Siapa sangat yang membela mereka? Melainkan mereka sendiri yang berperang lawan musuh-musuh Allah Ta'ala, golongan kufar, golongan Yahudi, laknatullah alaihim. Ya, maknanya jiran-jiran Palestin pun yang terdiri daripada negara-negara kaya raya pun enggan berjihad membantu atas perjanjian itulah, atas perjanjian inilah. Pakat nak mengelak belaka daripada bertembung, ya, dengan musuh-musuh Allah Ta'ala ini. Ya, itu yang dikatakan jiwa-jiwa manusia akhir zaman ini telah berjaya diwaswaskan oleh syaitan. Ya, diwaswaskan, nanti kalau kamu jihad, negara kamu dibom, kamu akan mati. Kamu tinggal bini, tinggal keluarga, bini kamu kahwin lain, harta kamu nanti lepas ke tangan orang lain, macam-macam benda, ya, yang diwaswaskan oleh syaitan ini. Sebab itu Nabi sebut, ya, sesiapa yang maknanya tak indahkan was-was syaitan ini, hasutan-hasutan syaitan ini, ya, kemudian ia mati, maka adalah hak Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam syurga. Sebab maknanya golongan yang mampu menyelamatkan diri mereka daripada was-was syaitan, daripada was-was dunia, ya, ini golongan yang berjaya. Ya, tu. Alangkah baiknya jika ada di kalangan kita dapat menatap kisah antara syaitan dan seorang rahib Bani Israel dalam tafsir ayat ini, yaitu dalam surah Al-Hashr ayat 16. Kama salis syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Ya, pujukan orang-orang munafik itu samalah dengan pujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kufurlah kamu, ya, kufurlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, dia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu, kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Maksudnya, syaitan menghasut seseorang sehingga terpedaya, sehingga jadi kufur apabila di akhirat kelak, ya, manusia ini disoal, dihisap. Dikata, aku ni kerana tergoda dengan hasutan syaitan, dia punya pasal lah aku jadi mengikut jejak langkah dia. Na'udzubillah. Ya, syaitan mudah saja dijawab apa? Ya, inni bari'um minka, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam, untuk mengelakkan diri dia daripada dipertanggungjawabkan terhadap kesesatan seseorang yang dia telah hasut dulu di dunia. Ini jalan dia, helah dia. Maknanya kalau melihat kepada keadaan ini, yang bodohnya manusia, sama juga kalau kita hidup di dunia ini, mudah terpengaruh dengan fahaman-fahaman, dengan idolisme, dengan ajakan-ajakan yang merugikan umat Islam. Ya, maka kononnya kita di akhirat nanti, ya, kita salahkan orang yang menghasut, dan orang itu juga
dia akan berperangai macam syaitan ini. Dia kata, kenapa engkau tak berfikir? Kenapa engkau tidak menggunakan ilmu kamu? Kamu sepatutnya boleh memilih mana baik, mana buruk. Kenapa kamu ikut aku? Aku berlepas diri daripada kamu. Tengok. Sebab itu kita kena bijak. Kita ada ilmu. Kita mampu berfikir. Gunakanlah ilmu dan pemikiran kita untuk tidak mudah disesatkan. Ya, untuk tidak mudah diselewengkan. Ya, ini penting. Bismillah. Sebab tu tadi kita tengok tanda-tanda ketewasan jiwa kan. Bagaimana pula cara-cara nak menghalang godaan syaitan? Ya, bagi membantu manusia menghadapi hasutan-hasutan syaitan, ya, yang tadi dalam hadis disebut wasyaitan yudilluhu. Kerja syaitan itu ialah untuk menyesatkan manusia. Non-stop dia bekerja. Jadi bagaimana kita nak menghadapi hasutan-hasutan syaitan ini dan serangan-serangan iblis? Islam telah menunjukkan kepada manusia pelbagai perkara yang dapat membantunya bertahan untuk menghadapi pertarungan dengan syaitan. Seterusnya berjaya menewaskan musuh-musuh ketatnya itu. Cara tersebut dirumuskan oleh seorang daripada para salihin dengan katanya, saya telah merenung dan memikirkan cara-cara dari pintu manakah syaitan itu dapat masuk ke dalam diri manusia. Ternyata ia masuk ke dalam diri manusia melalui 10 pintu. Ya. Pintu pertama sebab sifat tamak dan buruk sangka. Ini. Maka aku menghadapi dengan sifat menaruh kepercayaan dan berpada dengan apa yang ada. Maksudnya kita nak atasi sifat tamak, buruk sangka ni, ya. Maknanya kita kena menaruh kepercayaan dan qanaah dengan apa yang Allah Ta'ala telah beri. Berpada dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Syukurilah nikmat yang Allah Ta'ala telah beri kepada kita. Jangan duk merakah, jangan duk haluba, ya, tamak, cari lain lagi, cari lain lagi, cari lain lagi, sehingga kadangkala menjadi lupa diri, ya, lupa kepada Allah Ta'ala. Berapa ramai orang meniaga, orang nak cari kekayaan, tak solat, tak zakat, ya. Kadang-kadang ialah bukan salah nak cari rezeki, carilah asalkan halal. Tapi kalau sampai meninggalkan sembahyang, ini apa cerita ni? Ya, tu yang kadang-kadang orang berniaga depan-depan masjid hari Jumaat tu kan, ya, dia jual beli, contohnya jual buah, ya, dijual kepada orang yang solat Jumaat, balik Jumaat beli buah-buahan dia, tapi dia time solat Jumaat dia tak solat. Ini macam mana ni? Lepas tu saya dekat Masjid Seksyen 16 tu, banyak aduan yang niaga-niaga buah tu, ada yang tak solat Jumaat. Saya terus hubungi MBSA dan saya sendiri turun, saya menasihatkan pekerja-pekerja apa-apa yang jual tu.
Kalau nak terus berniaga kat sini, tolong hormati. Ya. Solat, kena solat. Jangan tak solat. Nanti saya beritahu MBSA, awak punya perniagaan disita, beritahu. Ya. Dan soal penguatkuasaan, kita beritahu penguatkuasa jais. Tangkap orang yang tak sembahyang Jumaat ni. Ya. Saya nak tengok minggu depan, kalau masih degil lagi ada aduan tak solat, siaplah. Ya. Tapi kadang-kadang kita nak bertindak ni pun nak kena nasihat dulu. Tak boleh terus tegas. Dia berdendam dengan kita, bahaya zaman hari ni orang berdendam ni. Syaitan jugalah punya kerja ni. Kan? Sebab tu kita ni hidup, ya, jangan duk kejar dunia sangat sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Itulah tadi, ya, kalau kita ada sikap qanaah, ya, maknanya berpada dengan pemberian Allah Ta'ala dan mensyukuri nikmat yang ada pada kita itu, selamatlah kita. Ya, itu yang pertama, cara bagaimana kita nak lepas daripada godaan syaitan itu. Ya, nak hilangkan tamak buruk, kena ada sifat qanaah. Ya. Yang kedua, cintakan kehidupan dunia dan panjang angan-angan. Lalu saya menghadapinya dengan perasaan takut terhadap kedatangan maut yang boleh berlaku bila-bila masa. Ya. Sebab itu kalau kita, yang disebut dalam hadis itu, aksiru zikra hadimil ladzat, perbanyakkanlah olehmu mengingati perkara-perkara yang boleh memutuskan kelazatan. Maksudnya ialah supaya kita ingat mati banyak-banyak. Kalau kita ingat, lagi-lagi kalau umur kita dah 50-an, 60-an, ya, dan dah ada sedikit sebanyak sakit itu, sakit sini, janganlah kita asyik berangan-angan muda, angan-angan nak cari bini baru. Tapi bukan orang sini, orang lain, orang tempat. Ya. Jadi fikirkanlah bagaimana nak tambah ilmu, nak tambah amalan. Tu. Ya. Sebab apa? Yang dikatakan perasaan takut terhadap kedatangan maut bila-bila waktu ni, kita tak tahu. Kalau kita sentiasa sedar yang itu, dengan sendirinya, ya, dunia ni kena cari, sebab kewajipan kita hidup di dunia. Nak cari sandang pangan kan, ya, nafkah wajib, ya, takkan kita pun tak nak makan. Dunia ni tetap kita cari. Tetapi apabila kita ingat apa bekalan, apa persediaan kita nak menuju ke sana. Sebab tu dia ada kaitan kata-kata Sayyidina Ali ni. Al-khawf minal jalil. Pertama, takut kepada Allah Ta'ala sebenar-benar takut. Wa amal bitanzil. Yang keduanya kena beramal dengan yang diturunkan. Ini Al-Quran dan sekaligus sunnahnya. Dan yang ketiga, wal qanaatu bil qalil, atau warida bil qalil. Redha dan qanaah, memada dengan yang sedikit yang Allah Ta'ala beri, kita syukuri. Tu. Dan yang keempat, wal isti'dad liyaumir rahil, dan bersiap siaga menuju negara akhirat. Sebab kita semua sedang dalam perjalanan menuju ke sana belaka, tak ada terkecuali. Ya, kalau kita sedar itu, ya, tadi qanaah. Seterusnya yang kedua, kita kena cari bekalan menuju negara akhirat. Barulah ada ciri-ciri takwa, sebagaimana disebut oleh Sayyidina Ali itu tadi. Ya, jadi taklah cenderung nak kejar dunia, panjang angan-angan dunia, tak. Ya, tetapi apabila kita ada perasaan takut terhadap kematian, apa bekalan pula yang kita nak bawa jumpa Allah, kita ada limit
Dunia tetap kita cari, tetapi kita tidak menjadikan agenda utama. Kegilaan kita mencari dunia kita. Ya, itu. Dan yang ketiga, golongan yang cintakan kerehatan dan kemewahan. Siapa yang tidak suka kepada rehat tetapi kaya? Cuba tak contohan, ya. Angkat tangan. Siapa yang tak suka? Yang tak suka ni, yang tak suka kerehatan dan ada duit, ada harta. Semua jadi naluri manusia, memang suka. Tak. Tetapi tuan-tuan perempuan, kerehatan dan kemewahan ini, ya, tak sampai ke mana. Ya, kalau kita tidak dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, lantas aku menghadapinya dengan keyakinan bahawa kenikmatan ini akan hilang dan balasan buruk pasti menanti. Ya, benda kerehatan ataupun yang dikatakan relax ni satu ketika akan berlaku huru-hara juga. Benda kemewahan sementara. Kadang-kadang orang diuji dah, duit banyak, tapi makan itu tak boleh. Kencing manis. Makan ini, gout. Makan itu, jantung. Semua dah tak boleh sentuh, sikit-sikit. Itu tanda-tanda kenikmatan telah ditarik balik oleh Allah Ta'ala. Sebab tu benda-benda macam ni sifatnya sementara. Ya. Sebab itu orang yang cintakan kerehatan dan kemewahan lantas menghadapinya dengan keyakinan bahawa kenikmatan itu akan hilang. Ya. Maka dia redalah. Cari tetap carilah. Siapa tak nak rehat, siapa tak nak harta. Tetapi sekurang-kurangnya mengekang kita untuk cenderung sentiasa hingga lupa Allah. Ada? Sekurang-kurangnya bila kita tahu kenikmatan ini sifatnya sementara, kenikmatan itu kita agih-agih kepada golongan yang memerlukan, fakir, miskin, ya, untuk jihad dan sebagainya. Yang keempat, kagum terhadap diri sendiri, ujub. Lantas seseorang itu menghadapinya dengan rasa terhutang budi kepada Allah dan kepada akibat yang buruk. Maksudnya, siapa yang akan memberi, ya, kesihatan, kewarasan akal, yang kamu duk sombong ni pasal apa? Siapa yang pinjamkan semua itu kepada diri kita? Sudah tentu ialah Allah Ta'ala. Sebab tu biar ada rasa terhutang budi kepada Allah dan nak balas budi Allah Ta'ala itu, jadi hambanya yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahkan lagi nikmatku kepada kamu. Dan sekiranya kamu kufur, sesungguhnya azabku itu terlalu pedih. Sebab itu kita tak nak jadi manusia yang kufur. Ya? Sebab itu jangan kita rasa ujub dengan rezeki Allah, dengan apa yang kita miliki. Ya? Sebaliknya apa yang dianugerahkan kepada kita itu Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita. Sebab itu biar ada rasa terhutang budi kepada Allah. Ya? Dan orang yang rasa kagum dengan diri sendiri akan membawa kepada keburukan. Ya. Satu, di sisi Allah Ta'ala, orang yang rasa kagum, ya, dia dimurkai Allah. Sebab kekaguman, kebongkakan itu adalah pakaian Allah. Tak layak hamba memakai. Ada. Sebab itu akibatnya buruk. Dan yang kelima, memandang rendah terhadap orang lain dan tidak menghormati mereka. Ya, ini godaan-godaan syaitan.
lalu kita menghadapinya dengan mengenali hak-hak mereka serta menghormati mereka secara wajar. Jangan memandang rendah terhadap orang lain. Ya. Sebab segala apa yang kita miliki sementara sifatnya. Itu semua anugerah dan keizinan Allah. Kalau tiba-tiba Allah Ta'ala tarik balik, apa yang ada pada kita? Ya? Sebab itu kaya rayanya kita, pangkatnya kita, tiba-tiba Allah Ta'ala uji kita dengan sakit. Tadi makan apa pun tak boleh, nak berjalan walaupun duit ada pun dah tak boleh nak berjalan. Ya tak? Pangkat besar pun apabila dah stroke, kamu tak bolehlah nak mentadbir, kamu nak mengurus, ya, kamu nak menunjukkan kepada orang bahawa kamu berkuasa, dah tak ada dah. Ya. Sebab tu jangan pandang rendah orang lain. Ya, hormati mereka. Keenam, hasad dengki. Lalu seseorang itu menghadapinya dengan sifat qanaah tadi. Tawaduk, jangan rasa dengki. Ya. Dan kena redha terhadap kurniaan Allah Ta'ala kepada makhluknya. Ya. Yang ketujuh, riak dan sukakan pujian orang. Riak ni maknanya suka menunjuk-nunjuk pada orang. Ria'an nas. Ya. Cara nak mengatasinya ikhlas. Itu je. Ikhlas. Tak? Kemudian yang ke-8, sifat bakhil ataupun kedekut. Lalu seseorang itu menghadapinya dengan menyedari bahawa apa yang ada pada makhluk akan binasa manakala yang kekal itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu seseorang itu jangan bersifat bakhil, ya, kedekut. Sebab dia ada beza tu. Bakhil ni kedekut. Ya, kalau yang dikatakan tamak haluba ni, dia polon habis nak kejar. Bakhil ni dia kedekut. Ya. Maknanya payah harta dia nak keluar, kedekut ataupun bakhil. Ni. Dan yang ke-9, sifat takabur, membesarkan diri. Lalu seseorang itu menghadapinya dengan rasa tawaduk. Sebab takabur, besar diri ini pakaian Allah. Tak layak hamba Allah Ta'ala ini beramal dengannya. Ya, sebab itu dia kena atasi dengan tawaduk, rendah diri. Sebab manusia ni dahlah dicipta daripada air mani yang hina. Ya. Keluarnya jadi bayi melalui saluran najis wanita. Hidupnya sentiasa mengandung air kencing dan najis tahi. Matinya berbau busuk, kecuali yang syahid pada jalan Allah. Sebab itu tak perlunya manusia ini rasa takabur, bongkak. Dia kena ada sifat rendah diri. Tawaduk itu kena ada. Ya, itu. Dan yang ke-10, tamak haluba. Lalu seseorang itu menghadapinya dengan mempercayai ganjaran yang disediakan di sisi Allah dan tidak tamak terhadap apa yang ada di sisi manusia. Ya, sebab sifatnya semua itu sementara. Sebab itu dalam Islam digalakkan untuk share, ya, harta yang kita ada. Itu adanya zakat, adanya galakkan infak, membelanjakan harta pada jalan Allah, perkongsian harta kita dengan orang lain. Malah kalau orang tu faham, insya-Allah banyak lagi harta-harta yang akan datang kepada kita. Semakin banyak kita infak, semakin banyak yang datang. Ya, itu 10 perkara yang dikatakan oleh para salihin, ya, untuk kita mengawal
Ya, pintu manakah syaitan akan masuk dalam diri kita. Kalau kita faham itu, insya-Allah kita akan berwaspada, mampu mengawal insya-Allah. Kemudian di antara arahan-arahan yang ada dianjurkan oleh Islam sebagai jalan untuk mengelak serangan dan tipu daya syaitan ialah agar sentiasa seseorang itu mengingati Allah apabila memulakan setiap pekerjaan. Ya. Satu riwayat dari Abu Hurairah berhubung dengan hal ini menyebutkan syaitan bagi orang yang mukmin telah bertemu syaitan bagi orang yang kafir. Lalu dihadapi syaitan bagi orang-orang kafir dalam keadaan gemuk, montel. Sedangkan syaitan-syaitan bagi orang mukmin dalam keadaan kurus kering, ya, bertelanjang dan kusut masai. Lalu syaitan orang-orang kafir itu tanya kepada syaitan yang jaga orang-orang mukmin, "Kenapa kamu kurus kering?" Lalu dijawabnya, "Aku bersama seorang lelaki yang apabila makan ia sebut nama Allah, aku terus kelaparan. Apabila minum dia sebut nama Allah, aku terus kehausan. Apabila memakai pakaian dia sebut nama Allah, menyebabkan aku bertelanjang. Apabila memakai minyak rambut juga ia menyebut nama Allah, menyebabkan aku terus kusut masai." Kemudian syaitan bagi orang-orang kafir berkata, "Tetapi aku bersama lelaki yang tidak berbuat demikian sedikit pun, maka bolehlah aku berkongsi makan, hidup dan berpakaian dengannya." Itu. Jadi memberi pengajaran kepada kita bahawa ya apapun biar kita mulakan dengan basmalah. Kullu amrin dhibalin fala yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' ainakisul barakah. Ya, setiap urusan atau pekerjaan yang baik maka hendaklah dimulakan dengan bismillah. Ya. Sebab apa? Dimulakan dengan bismillah untuk dapat keberkatan. Sebab kalau tak mula dengan bismillah, fahuwa aqta', maka akan terputuslah rahmat Allah Ta'ala daripadanya. Ainakisul barakah, yakni kurang keberkatannya. Ya? Jadi sebab itulah apa pekerjaan yang baik kita mesti mulakan dengan bismillah, supaya syaitan-syaitan tak ada ruang untuk mempengaruhi kita. Ya, itulah beberapa langkah yang disebutkan dalam kitab ini oleh para salihin untuk panduan kita bagaimana kita nak kekang gangguan-gangguan syaitan ini, insya-Allah. Jadi sekadar itulah perkongsian kita pada pagi ini yang baik dari Allah Ta'ala, dan sekiranya ada kelemahan-kelemahan diri saya, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.